A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan dalam kitab Zainul Talib yang disusun dan karang oleh mufti oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, iaitu Pehin Orang Kaya Diraja Ratna Dewa Datuk Seri Utama Haji Muhammad Zain bin Sarudin. Apa dia? Kita sambung dalam suci daripada najis. Dia buat sembahyang. Baik. Apa yang dimaksudkan suci daripada najis pada badan, pakai pakaian dan pada tempat, iaitu suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Maksudnya najis yang dimaafkan boleh, ya, seperti darah sikit, ya, seperti darah yang daripada nyamuk ataupun lalat, ya, iaitu suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang dimaksudkan dengan badan itu termasuklah apa-apa yang di dalam hidung, mulut dan mata, maka wajib disucikan daripada najis. Dan yang dimaksudkan dengan pakaian itu ialah apa-apa yang dipakainya. Dan yang dimaksudkan dengan tempat itu ialah apa-apa yang tersentuh dengan, ya, bahagian badannya atau pakaiannya pada ketika qiyam, mendirikan sembahyang, duduk atau rukuk dan sujud, ya, tempat itu. Apa hukum sembahyang orang yang dalam keadaan tidak suci daripada najis, seperti ada najis pada bajunya sedangkan ia tidak mengetahuinya, atau tahu tetapi ia lupa, kemudian ia sembahyang dan teringat waktu sembahyang? Wajib diulanginya sembahyang itu jika ia yakin bahawa ia telah sembahyang dalam keadaan tidak suci, maka dia wajib memberhentikan sembahyangnya, ya. Tapi kalau ia terlupa, habis sembahyang tiba-tiba astagfirullahalazim, dah sembahyang habis dah, astagfirullahalazim, saya ada najis baju ni, tak apa, tu dah selesai, ya. Adakah wajib ke atas kita memberitahu jika sekiranya kita melihat najis pada pakaian orang yang sedang sembahyang itu, ataupun pada badan atau pada tempat yang ia sujud itu, tidak mengetahui? Wajib bagi tahu, ya. Wajib bagi tahu jika sekiranya kita tahu bahawa perkara itu membatalkan sembahyangnya menurut mazhab, ya, mazhab Imam Syafi'iyah. Apa hukumnya sembahyang orang yang memegang tangannya hujung tali yang bersambung dengan najis? Sembahyangnya tidak sah. Ada pada dia ujung tali ni, tiba-tiba yang baju ada talinya tu ada najis. Okay. Menyatakan maka sembahyang itu tidak sah walaupun tali itu tidak ikut bergerak. Tali itu tidak ikut bergerak, ia sembahyang kerana menanggung ia akan najis yang bersambung dengan najis itu, maka seolah-olah ia menanggung najis tersebut. Tetapi jika sekiranya tali itu tidak dipegangnya, bahkan ditaruhnya di bawah kakinya, maka sembahyangnya adalah sah. Contoh misalnya, ya, contoh bila kita umpama serban dah, serban ke apa ke pakaian ke, ya, kalau kita sembahyang kita ikut berdiri, dia tak ikut, tak sampai, ya, dia tak ikut berdiri, dia tegak. Kemudian apabila itu yang contohnya, tiba-tiba kita sembahyang, kita sujud di atas pakaian yang tak ikut kita berdiri, maka sah sembahyang kita sebab dia tidak ikut berdiri. Tapi kalau kita berdiri, dia ikut juga berdiri, maknanya dia ikut gerakan kita. Bila kita sujud, maka terkenalah di dahi kita.
maka tidak sah. Dia sebahagian daripada pakaian kita. Kalau dia tak ikut tu lain. Kalau najis itu tadi berbeza. Najis itu tiba-tiba dia ada, ya, atau pada pakaian kita tali ke apa yang tidak ikut kita sembahyang sekalipun, dia, tapi tetap dihukumkan sembahyang kita batal, sebab kita membawa najis, ada hubungan tali dengan pakaian kita. Tapi bagaimana caranya? Kalau dia bentuk seperti apa ni, butang lekat tu, segera kita buang, lepaskan daripada kita. Kalau dia bentuk yang sangkut, kita segera buang, tak apa. Macam kita sembahyang, umpamanya kita tengah sujud iktidal, ya, waktu kita rukuk tu kita ternampak paha kita tu ada lubang. Maklumlah seluar sekarang orang muda-muda ni di lubang-lubangnya. Rupanya tengok ada betis. Nampak betis tu paha kita. Maka kita boleh teruskan sembahyang dengan tutup sebelah tangan. Sebelah tu tak payahlah, sebelah je tangan, ya, untuk menutup aurat dia sampailah kita habis sembahyang. Itu tak apa kalau kita nampak. Kalau kita tak nampak tu lain cerita, ya tak? Dia tu lain cerita. Macam kita bawa najis lah, kita tak tahu, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bila tengok lah ada najis, jadi kita tak tahu. Jadi itu sah sembahyang kita sebab kita tak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, betul. Sebab itu antara makmum dengan imam, di imam belakang imam itu dan namanya makmum, belakang itu namanya badal. Badal tu sebab dia ganti kan. Dalam ilmu tajwid badal tu ganti kan. Badal kata. Badal tu ganti. Sebab itu apabila imam tu kena mengetahui, tiba-tiba makmum di belakang itu menepuk bahunya sebelah kanan, maka imam tu automatik tak payah nak soal jawab lah, keluar je. Maknanya adalah, ya, salah satu najis pada pakaian dia ataupun pada kaki dia, ya. Itu wajib memberitahu bagi makmum yang menjadikan badal tadi. Baik. Jadi ini berhubung tentang najis. Apa hukum sembahyang di atas tikar kering suci, ya, di dalam tikar yang suci, sedang lantai tempat tikar diletakkan itu najis. Ni sembahyang itu adalah sah. Ni misalnya kan kita tempat yang kita tu banyak tai cecak lah apa kan, kita ada tikar letak di atas dia. Kalau kita boleh sapu lagi bagus lah kan. Ni masalah kita musafir ke mana-mana nak cari sapu tak ada kan. Jadi kita letak tikar yang bersih, maka kita sembahyang di atas dia. Tak masalah, itu sah. Sebab kita dah lapiskan dengan yang suci. Kerana badannya atau pakaian tidak tersentuh dengan najis. Itu boleh. Apa hukum sembahyang orang yang sedang sujud, ya, sedangkan dadanya bersetentang dengan najis, tetapi tidak bersentuh antara keduanya, sembahyang itu adalah sah. Dia sujud-sujud, di bawah tu ada tai cecak, maka kita nak elak macam mana? Kita kena sujudlah, janganlah kena tai tu lah. Dada kita tak apa, tidak tersentuh baginya, maka sah sembahyang tersebut dan tidak bersentuh baginya. Apa hukumnya sembahyang orang yang bersentuh badan atau pakaian dengan najis yang kering misalnya, kemudian bercerai dengan segera, iaitu persentuhan tersebut tidak sampai pada tumakninah, sembahyang sah. Sekejap sangat tersentuh tapi dia kering, ya, tidak melekat, adalah sah. Jadi setakat itu perkongsian kita berhubung tentang hukum, ya, perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Yang baik semua daripada Allah, mana kekurangan mohon maghfirah Allah Taala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.